baik, tahniah ya Cikgu Rahim yang yang menjadi fasilitator untuk sesi ini. Dan pertama sekali saya merakamkan tahniahlah kepada tim UPP yang menganjurkan kursus ini. Tahniah juga kepada tim SPL KPM, Cikgu Zainab, dan tahniah juga lah kepada penceramah yang sudi berkongsi ilmu untuk kita rakan-rakan guru di SMK Kuhara, dan tahniah juga kepada guru yang menghadiri kursus ini fasa 1, fasa 2 ya. Kemarin tidak sangka ramai yang terlibat kemarin ya, alhamdulillah, dan sangat berkesan membantu ya, dan rakaman itu ada nanti dikongsi juga. Dan pada hari ini kita berkongsi lagi dengan kepakaran yang ada pada Cikgu Rahim ya. Jadi kita pun sudah maklum Cikgu Rahim ini telah diiktiraf oleh apa Cikgu Rahim hari itu? Dapat pengiktirafan dari Microsoft kan Cikgu Rahim? Microsoft ya, Microsoft. Microsoft ya. Jadi kepakaran itu memang sangat rugi kalau kita tidak kongsi daripada Cikgu Rahim ya. Jadi itulah kita punya sumber yang ada di SMK Kuhara ini. Jadi kepada semua guru yang hadir, insyaAllah ilmu yang kita peroleh ini kita akan manfaatkan bersama untuk anak didik kita. Jadi insyaAllah lah pada hari ujung minggu ini kita masih lagi berkolaborasi untuk sama-sama menimba ilmu. Dan saya mohon ya kalau dapat ya untuk 2 kursus ini kemarin dan hari ini direkod, dilaporkan untuk kita simpan dalam dalam SKPMG itu ya, kita simpan di sana sebagai kita punya evidence yang kita telah membuat program-program peningkatan akademik, peningkatan ilmu untuk staff, untuk guru ya. Jadi bagus, kita ada 2 program lah, program untuk murid, program juga untuk guru. Jadi daripada saya tahniah sekali lagi khususnya kepada penceramah Cikgu Rahim dan kemarin Cikgu Gani yang sudi berkongsi ilmu, meluangkan masa untuk kita bersama. Jadi tahniah daripada saya mewakili rakan-rakan pentadbir. InsyaAllah mari sama-sama kita manfaatkan kursus yang kita hadiri secara maya pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Ustazah untuk meneruskan sesi untuk pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada penolong kanan pentadbiran Cikgu Pucuk Jongi Bacu atas ucapan tadi. Okey, terima kasih juga kepada peserta daripada kalangan guru dan AKP yang baru join untuk kursus ini. So tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Encik Rahim Mubarak Muhammad selaku penceramah kita pada pagi ini. Cikgu Rahim di talian. Ya, Kak. Sudah. Saya serahkan kepada penceramah kita pada pagi ini. Untuk makluman semua, Cikgu Rahim ni guru YouTuber. Betul kan Cikgu Rahim? Malaysia. Ya, Malaysia. So tanyalah selagi mana ingin bertanya. Walaupun kita sebumbung, tapi rasanya sukar untuk kita bertemu ya Cikgu Rahim. Mungkin sebab Kuhara luas kot. Okey Cikgu Rahim. Okey, terima kasih Kak Asna, terima kasih Cikgu Pojo dan semua rakan-rakan yang hadir pada hari ini. Sebenarnya apa yang saya akan maklumkan hari ini adalah lanjutan daripada apa yang telah banyak sebenarnya Cikgu Gani kongsikan kemarin, especially yang bahagian membuat senarai nama, pemilihan nama tu. Jadi yang 4 tu saya akan skip lah untuk hari ini. Cuma hari ini saya lebih berfokus kepada kertas 2 lah, kertas objektif seperti yang dimaklumkan oleh penyelaras program, untuk fokus kepada bagaimana kita hendak mengendalikan peperiksaan ataupun ujian kertas 2 menggunakan kaedah yang ada lah. So saya sambung kemarin daripada apa yang Cikgu Gani telah sampaikan, iaitu penggunaan forms, online forms. So dapat kita tahu bahawa online forms ini merupakan satu method, satu platform yang sangat baik, yang terbaik lah buat masa ini untuk kita adakan kuis dan sebagainya, dan juga untuk mengadakan ujian yang seperti mana yang telah kita laksanakan pada ujian peperiksaan pada akhir tahun lepas. Jadi saya teruskanlah. Cuma apa yang saya akan kongsikan juga hari ini, selama ini kita banyak terdedah dengan Google Forms, kan? Tapi hari ini saya akan juga berkongsi tentang Microsoft Forms. Sebenarnya forms itu ialah satu terms
yang digunapakai oleh kedua-dua syarikat dan rasanya ada banyak syarikat lain yang menggunakan terms yang sama, Forms ini. So selain daripada Google Forms, kita juga boleh menggunakan Microsoft Forms. Dan Microsoft Forms ini kita boleh akses dengan masuk ke office.com lah. Kalau kita gunakan Google, kita akan masuk melalui Google Drive. Tapi kalau di Microsoft Forms ini, kita masuk melalui office.com lah. Sebentar ya. Saya share dulu tentang Google Forms. So seperti yang Cikgu Gani tunjukkan kemarin, okay, Google Forms ini untuk seperti ini, dan beliau menunjukkan macam mana kita menggunakan multiple choices dan juga multiple choice grid ini. Alright, tapi untuk soalan berstruktur ataupun soalan subjektif, kita akan lebih banyak menggunakan short answer dan paragraph. Short answer ini sangat short lah. Alright, saya tunjuk satu contoh. Sama je dengan kaedah yang Cikgu Gani tunjukkan kemarin. Sorry. Sorry. Okay, contoh saya ambil soalan sejarah terlebih dahulu. Contohnya ini. Kita boleh add picture, alright, dan kita boleh add caption. Okay, contohnya ini ialah gambar raja satu. Ataupun jadual satu. So soalannya tu cuma mungkin ada sedikit perbezaan lah. Kalau direct seperti ini satu gambar, kita boleh je kita letak soalannya gini kan. Contohnya soalan satu, apakah X? Gitu. Gitulah. So pelajar bila dia jawab, dia akan jawab dalam bentuk jawapan pendek lah. Short answer text, apakah X? Diorang jawablah di situ kan. So boleh kita review. Dia punya soalan dalam bentuk begini lah, apakah X? So pelajar akan menulis jawapan diorang. Itu salah satu kaedah lah, short answer. Tapi macam mana kita nak buat contohnya? Pasal saya pasti soalan subjektif di paper 2 ini banyak yang dalam bentuk berstruktur. Maksudnya kadang-kadang satu soalan tu dia ada soalan satu tapi ada A, B, C ataupun dalam satu gambar rajah tu soalan 1, soalan 2, soalan 3 berpandukan gambar rajah yang sama lah. Kan, okey, saya tunjukkan kalau ada soalan boleh terus tanya ya, tuan-tuan. Okey. Ini adalah contoh yang saya sudah buat menggunakan Microsoft Forms sebenarnya. Sorry. Not this one. Okey, ini adalah contoh. Kalau kita tengok daripada segi user interface, tidak banyak perbezaan lah antara Google Forms dengan Microsoft Forms, sama saja kan. Cuma ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Contoh, cuma apabila kita bermain dengan soalan berstruktur dan sebagainya, saya banyak menggunakan section. Contohnya seperti ini, saya setkan sebagai section 1. Rasanya Cikgu Gani ada sentuh tentang section juga kemarin, macam mana setiap kelas itu dibuat dalam bentuk section yang lain kan. So untuk paper 2 ini kita akan pada pandangan saya lah,
cara yang saya menggunakannya, saya akan banyak menggunakan section. Contohnya di sini, okey, ini gambar, lepas tu saya buat jadual berikut dengan contoh tokoh sains dan teknologi pada zaman peningkatan tamadun. Ini soalan sejarah. Alright, so soalan 1 A. Ini soalan 1 kan? Ini sini A-nya. Tapi ini macam mana buat ni? Ini ialah di dalam section itu sendiri. So apabila kita create section, kita boleh letak gambar terus. Kita boleh letak terus gambar di dalam section itu. Contoh, okay, add new section. Okay, so apabila kita create satu section, section ini kita boleh letak terus gambar. So kita boleh letak gambar terus lah. Contoh tadi saya ambil gambar balik semula tadi. So dari dalam section itu sendiri kita boleh letak gambar, kemudian kita boleh letak description, tajuk dia apa semua, ataupun di section itu sendiri kita boleh letak soalan, tapi tajuk ini soalnya digunakan untuk tajuk, jadi ayatnya tidak boleh panjang. So kita boleh letak di soalan tu di bahagian description juga, nanti saya akan tunjukkan contoh. So ini ialah di awal section. Jadi daripada awal section itu barulah kita letakkan kita punya soalan. Barulah kita letak kita punya soalan. Seperti yang saya buat di atas ni lah. Okay, so ini di bahagian section. Saya letak jadual berikut menunjukkan tokoh sains. Pasal soalnya soalan bentuk begitu kan. Pasal soalan 1 A. Apakah X? Apakah X? So pelajar akan jawab di sini. Alright, sama ada dia short answer. Kalau Microsoft Forms ada begini, long answer, short answer. How long is long answer? Saya sudah cuba kemarin. Long answer ini saya cuba type begitu panjang dalam bentuk karangan dan dia boleh tampung beberapa perenggan. Dalam 3-4 perenggan pun still okay. Alright. Dan points, kita boleh letakkan points apa semualah. Alright, okay. So ini soalan A. Soalan B, senaraikan 3 sumbangan sains dan teknologi tamadun Yunani. Cuma apabila kita dalam penulisan soalan dalam bentuk kertas, soalannya akan berbunyi senaraikan sumbangan sains dan teknologi tamadun Yunani. Lepas tu ada baru dari ruangan jawapan itu juga akan letak Roman 1 kecil, Roman 2 kecil kan, 3 kecil baru digaris-garis. Tapi apabila dalam bentuk digital ini, terpaksa saya tulis senaraikan 3 sumbangan sains dan teknologi. Jadi pelajar akan tulislah 1 apa jawapan dia, 2 apa jawapan dia, berdasarkan markah lah. Soalan C, katakan 2 ciptaan sains dan teknologi tamadun Cina. Contohnya, gitulah 2. So dia tahulah, pelajar akan letaklah nombor 1 apa, nombor 2 apa. Begitu. So ini untuk satu soalan. Section 1 untuk satu soalan. Begitu. So apabila kita preview, kita akan tengok begini. Alright. 1, jadual berikut dengan soalan. So dalam satu section ni, satu soalan lah sejak yang keluar. So pelajar akan tahu, oh ini soalan 1 je ni rupanya. Cuma dalam soalan 1 tu ada 3, A, B, C, kadang-kadang ada D, E. Begitu. So macam mana tambah D, E tu, kita akan tambah seperti biasa. Selepas soalan yang ketiga tu, kita tambah siap. Tambah apa jenis kalau gitu. So kita tengok tadi soalan 1 A, B, C, ni kita boleh tambah ni. So, jadi yang keempat D gitu. Setakat ni ada apa-apa soalan tu? Ke confused pasal saya gunakan Microsoft Forms. Kalau di Google Form rupanya sama saja juga. Kita akan create section. Dalam section tu kita boleh letakkan gambar. Kemudian di bawah tu kita boleh letakkan soalan. Sekejap, saya tunjukkan kalau macam mana rupanya kalau di Microsoft di Google Form. Okay, saya padam dulu ni. Okay, kita add section. Okay, add section. So, okay, untitled section ini kita boleh add image.
Okay. Okay. Alright. So kita bolehlah tuliskan kita punya contoh ini soalan 1. Okay. Alright, image title kita boleh letakkan kita punya arahan yang tadi tu. So, alright. Okay, saya copy paste yang ni je lah. Okay, alright. So, itu selepas itu baru kita tambah soalan. Okay. Tak ada rupanya. Apakah X? Jenis jawapan sama ada cikgu pilih short answer kalau soalan tu sangat short, tapi untuk selamat kita letak je paragraph. So pelajar boleh letak yang panjang lah. Alright, required. Cuma kalau kita review. Okay, next. Okay, soalan 1. So apakah X? Boleh akan type jawapan orang di sini lah. Dan submit. Okay. Cuma bezanya, ini perbezaan antara Microsoft Forms dengan Google Forms lah. Kalau di Google Forms ni saya tak jumpa pula cara macam mana mau letak jawapan yang betul. Kalau short answer, kan saya belum set ni sebagai quizzes. Boleh. Oh, okay, this is quiz. Oh, okay, sorry. Cikgu rasanya boleh. Okay, kita boleh letak juga answer key. Tak masalah. So, kalau cikgu mau letak terus answer key, cikgu tulis. Cuma, jawapan ini, dia sangat sensitif dengan case sensitif. Maksudnya huruf besar, huruf kecil. So, kalau guru bahasa, macam guru-guru bahasa, memang mungkin kita akan strict lah. So, kalau contoh apakah X, huruf pertama tu mesti huruf besar. Contohnya kan. Tapi, kalau cikgu tidak begitu penting, katakanlah, tapi saya rasa penting juga pun. Kan, kalau cikgu tak mau begitu, contohnya, kalau dorang type huruf kecil semua pun, betul juga. Inilah jawapannya. So, pun boleh lah, maksudnya cikgu kena letak beberapa option lah. Kalau cikgu mau letak terus, kalau tidak pun tak ada masalah. Alright, dan cikgu boleh cek ini, mark all other answers incorrect. So kalau dia tulis jawapan lain, salah. Tapi kalau cikgu Anwar ini dia nak akan bagi, kalau betul dia akan begitu betul, tapi kalau salah dia nak bagi kalau benda tu salah. Gitu. Okay, cikgu ya. Short answer. Kalau paragraph, answer key. Kalau long paragraph di Google Forms, dia nak bagi pasal panjang kan, takkan ada mau bagi kita boleh semak jawapan yang panjang pula, so dia bagi add answer feedback ya. Okay, gitu. Tapi kalau cikgu contohnya jawapan ni memang sikit pendek siap, kita boleh letak answer key kan terus kan. So dia akan bertindak sama macam soalan objektif. Betul dia terus bagi betul, terus dia kira markah. Senang. Begitu. Okay. Setakat ni ada soalan tu? Ada, okay semua. Tadi ada 2 kan, 1 Google Form, 1 Microsoft Form, sama juga. Okey, cuba tunjuk di mana mau dapatkan. Kalau kemarin untuk Google Form tu dia tahu sudah di mana kan? Dalam drive tu. Yang satu lagi tu. Sorry ya. Okey.
kepada peserta yang tengah buat buat amali masing-masing di laptop masing-masing. Kalau ada masalah dalam membina tu, boleh Terus tanya ya. terus tanya, dan boleh pergi ke tepi tu kita buat untuk present apa masalah tu. Sekarang Cikgu Rahim present kan, tapi kalau guru-guru ingin lihatkan apa yang tengah dibuat tu, apa yang silap, apa yang perlu dibetulkan, cikgu boleh terus present. Cikgu Rahim, sebenarnya mana lebih elok? Google Form kah ataupun yang dipaparkan sekarang? Okey Kak, itulah ada kelebihan dan ada kekurangan lah masing-masing. Alright, satu, kalau kenapa saya suka Microsoft Forms ni, satu, pasal saya untuk letak markah dan juga letak jawapan, saya tak payah klik-klik lagi. Kalau di Google Form tu kan dia ada kena klik lagi answer key, lepas tu baru letak markah, dia pergi ke ruangan jawapan tu. Tapi kalau di sini, dia terus dipaparkan di sini. Tapi tak ada masalah juga. Okay, alright. Cuma satu kelebihan yang saya nampak di Microsoft Forms ni untuk guru-guru matematik. Okay, kita tengok pula ini soalan sains. Saya tunjukkan ini soalan sains. Gambar, kita add macam biasa, macam letak sama je macam tadi, section, letak gambar. Saya letakkan gambar terus di sini. Okay, menunjukkan satu eksperimen. Okay. Kemudian nyatakan hipotesis. So, hipotesis samalah text answer lah kan. Long answer, short answer, cikgu boleh pilih, points kita boleh letak terus. Nyatakan boleh ubah, bergerak balas. Okay, kita boleh letak di situ. Pasal jawapan ni dalam bentuk direct. Tapi kadang-kadang ada pula yang soalan yang membuat pilihan pula. Pilih logam yang akan memberikan pemerhatian yang sama seperti logam W. So kita bila kita create add new tu, kita pilih sebagai choice lah. Kalau di Google Form tu pun kita boleh pilih sebagai choice juga kan. Okay, dan kita tu yang bezanya ni. Jadi saya cakap kalau di Google Form kita kena klik key answer, letak markah, kita pilih jawapan. Tapi kalau di Microsoft Forms, kita boleh terus klik jawapan mana. Lepas tu kita boleh terus display answer, display message. Kalau pelajar, tapi ini kalau untuk kita buat kuis harian lah. Kalau bukan untuk exam ni, kalau macam kuis harian kan. Kalau pelajar pilih jawapan ni, kita boleh terus bagi message. Oh, jawapan ini salah kerana bla 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 bla. Ataupun tahniah, jawapan anda betul. Kalau salah, jawapan ini salah kerana bla 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 bla. Cikgu boleh terus letak komen dalam pilihan jawapan itu sendiri. Gitu. Okay, ini untuk soalan sains. Okay, tidak ada masalah. Saya rasa soalan sains tidak ada masalah kecuali masalah-masalah dalam bentuk graf. Tapi kita akan tunjukkan kemudian. Okay, ini contoh soalan agama Islam. Soalnya agama Islam macam gini lah kan soalannya. So, sama juga create section. Dalam section tu kita add picture. Alright, so kita boleh letakkan gambar soalnya ada ayat begini lah kan dalam soalan tu untuk dimulakan. Lepas tu apakah maksud perkara gaib? 2 point. Okay, terangkan 2 pengajaran. Ini saya siap tadi. Soalnya dia akan letak terangkan pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. Lepas tu dia ada 1 roman, 2 roman. Tapi dalam bentuk online kita kena tulis gitulah, terangkan 2 pengajaran. So pelajar kena tulis 2 lah. Okay, agama Islam saya tidak banyak masalah untuk menggunakan forms. Okay, soalan matematik. Matematik ni best sikit. Pasal matematik misalnya markah diberikan bukan berdasarkan jawapan tapi berdasarkan jalan kerja. Alright, so ada 2 option. Option yang pertama ialah cikgu bagi semua soalan dalam bentuk gambar. 1, 2, 3 gambar semua. Okay. Lepas tu untuk setiap satu soalan cikgu boleh create ini, upload file ni. Maksudnya pelajar dia lepas dia jawab, dia ambil gambar bukan semua jawapan.
dia ambil gambar jawapan tu siap. Kalau soalan satu punya jawapan siap. Dia scan, lepas tu dia upload. So kalau dalam Microsoft Forms, dia tak kisah upload file apa-apa pun. Dan dalam Google Form pun sama. Kita boleh set sama ada untuk dia terima semua jenis file. Cuma bezanya kalau di Google Form, kita boleh select dia boleh hantar dalam bentuk file apa. Kalau cikgu mau terima dalam bentuk PDF sahaja, dia boleh set dalam PDF sahaja. Kalau dalam bentuk image sahaja. Saya tunjukkan ya. Okey, hide ni. Okey, saya Okey, macam mana mau upload create soalan yang dorang kena upload file. Okey, macam mana mau create soalan yang dorang upload file. Okey. So, sini kita pilih ni file upload. Okey, kemudian dia boleh upload lah filenya nanti di sini. Okey. Kalau ada unseki. Tapi saya rasa memang tak ada juga unseki ni pasal soalan upload Alright. Berapa file boleh dihantar? 1, 2, 5, 10. Kalau ini Google Form lah. Google Form dia tulis 1, 5, 10. Kemudian maximum file size. Berapa besar file size yang dorang kena hantar tu? 100 MB, 1 gig. Tapi kalau file kita punya account ada 5 ni, dia terima 1 GB saja lah. So, cikgu set 1 GB. Alright, so soalan, contoh macam soalan tadi tu kan. Arithmetic, okay. Okay, alright. So, pelajar akan nampak beginilah. Okay, tengok review. Next. Okay. Ni. Soalan akan bentuk begini ya. Murid akan nampak gambar soalan. Okay, dan bila dia mau hantar jawapan, dia kena hantar jawapan dia yang dia gambar lah. Dia tulis jawapan tu di kertas, dia gambar ataupun dia scan, tukar kepada PDF kah ataupun dalam gambar kah, dia akan masukkan di sini. Gitu. Dan cikgu jangan risau, kenapa? Pasal sebelum-sebelum ni, dalam peperiksaan yang sebelum ni, ramai cikgu risau bila peperiksaan belajar menghantar jawapan dalam bentuk PDF terus direct ke dalam WhatsApp dan juga ke dalam Telegram yang akan bila di-download itu dia akan hang cikgu punya WhatsApp tu sampai bertubi-tubi, sampai hang, lepas tu memori penuh dan sebagainya. Tapi kalau kita buat dalam bentuk Google Form juga, file itu akan dihantar, dia akan simpan dalam drive. So tidak akan ganggu cikgu punya phone langsung. Cuma pelajar itu dia akan kena technical sikit lah untuk pelajar tu, untuk dia akan ambil gambar, dia upload untuk soalan ini. Begitu. Dan cikgu boleh semak lah, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau cikgu mau buat satu-satu soalan begini, kalau cikgu mau buat macam yang cikgu Gani sebutkan kemarin, okey, kita bagi dorang file PDF soalan semua. Lepas tu dia tulis, kemudian kita upload kat dalam ni file tu. Kita upload kat soalan tu, nanti budak akan ataupun dia akan jadi begini. Okey, cikgu sila hantarkan jawapan kertas jawapan anda di sini. Okey. So, file upload. Tadi kan sebelum tu kan dorang letak. Okey. Alright, kan sebelum tu dorang kena klik nama diorang, klik kelas dorang, pilih kelas, pilih nama dorang. Lepas tu akan keluar, kalau keluar dia akan bagi arahan begini. So dia akan nampak beginilah.
Okay, diorang akan pilih nama, kelas. Lepas tu akan ada antar jawapan begini siap. Sila antarkan kita jawapan anda di sini. So diorang akan scan diorang punya jawapan semua sekali. Lepas tu diorang hantar sini. Pun boleh juga, tidak ada masalah. Tapi terpulang pada cikgu lah macam mana cikgu mau menyimaknya nanti. Pasal semua file yang pelajar hantar bila melalui Google Form, dia tidak akan masuk direct ke dalam cikgu punya phone. So cikgu punya phone punya memori memang tidak akan terganggu. Pasal dia akan hantar semua masuk ke dalam Google Drive. Kalau menggunakan Microsoft Forms, dia akan upload terus ke dalam kita punya cloud. Cloud system jugalah. Okay. Setakat ni okey juga. Tapi kalau dia mau buat satu-satu begini pun boleh juga. Pasal apa kelebihannya buat begini? Okay, apa kelebihannya kalau buat satu-satu begini? Bila kita buat satu-satu seperti ini, cikgu boleh bagi terus markah cikgu. Di situ juga, dalam Google Form tu sendiri. Di dalam Google Form tu sendiri, cikgu boleh markah, bagi markah. So, lepas, kenapa bagi markah di situ? Kenapa bagi markah di Google Form? Pasal nanti murid tak payah tanya cikgu, cikgu berapa saya punya markah. Pasal cikgu boleh release itu markah. Dan markah itu boleh disimpan terus ke dalam kita punya ruangan respons ini nanti. Dia akan masuk secara automatik. Kalau tidak, cikgu terpaksa buat masukkan secara manual untuk masukkan markah dalam cikgu punya spreadsheet yang macam cikgu Gani tunjukkan kemarin tu. Jelas kan ya? Okey. Jelas cikgu, jelas. Okey. Tadi Kak Asna beritahu macam mana. Okey, Google Form semua orang sudah tahu macam mana mau masuk. Sekarang ni macam mana mau masuk Microsoft Forms ni? Okey cikgu, seperti yang kita maklum, kita punya IDMOE ni dia sangat hebat, tools yang sangat hebat lah dibagi oleh KPM. Okey, pasal bukan setakat Google, semua apa yang ada di Google, tapi apa yang ada di Microsoft. Macam yang kita tahu, Microsoft ni memang antara jenama yang sangat lama lah dalam bidang komputer kan. So kepakaran, kemahiran orang memang ada di sana jugalah. Alright, jadi selain daripada tu Apple, Apple punya account pun kita boleh akses juga. Alright, so di mana mau masuk? Di mana mau masuk? Okey, saya tunjukkan. Mana? Alright, sorry. Okey, di mana mau masuk? Di sini cikgu. Ini alamatnya ialah sekejap. Saya share entire screen. Okay, right. Okay, macam mana mau masuk ke Google, Microsoft Forms. Alright, di sini cikgu ya. Cikgu type kat sini, di atas ni office.com. So office.com. Okay, ni saya sudah login tadi lah. Kalau cikgu belum login, cikgu login sekejap balik. Type kita punya email the 5 tu. Alright, dan sign in, login. Okay, dia akan minta sana. Okay, alright. Dan dia akan bawa masuk kita ke sini. Office 365 ini, kalau di pasaran harganya pun sudah beratus-ratus, tapi dah 5 bagi dapat kita free lah. So di sinilah segalanya, Word, Excel, PowerPoint, ni OneDrive, Cloud ni, OneNote, SharePoint. SharePoints ni sama macam Google Drive. SharePoints ni sama macam Google Drive. Teams ada sini, okay, Sway ada sini dan banyak lagi lah. Di sini ada Forms. So cikgu boleh klik di sini untuk create cikgu punya Forms. Okay. So new quiz ataupun new form. Kalau bukan quiz, so cikgu boleh create terus di sini lah.
Gitu. Macam yang saya sudah buat ni lah. Gitu. Okay. Cuma apa kelebihan, macam saya cakap tadi, apa kelebihan di Microsoft Forms? Kalau untuk subjek matematik, sangat banyak kelebihan. Kerana apa? Okey, ini satu contoh tadi soalan matematik pakai upload file. Okey, kemudian kalau soalan begini, kalau saya tengok contoh-contoh soalan untuk tingkatan 1, 2, 3 sampai tingkatan 4 dan 5. So untuk tingkatan 1 soalnya begini, siap pun untuk matematik. Rasanya kalau ada guru matematik di sini boleh tolong respon. So round off 94,506 to the nearest 1,000. So kita boleh letak answer dan correct answer berapa. Kalau mau tambah contohnya ada jawapan lain, kita boleh tambah lah, tapi ini yang betul lah kan. Jadi pelajar jawab ini, dia dapat 1 markah terus. Okay. Apa kelebihannya saya suka ini cikgu. Di Microsoft Forms, kalau matematik, dia boleh letak maths ini. Dia boleh letak rumus. Perkataan matematik ini terus cikgu. Dia boleh letak nombor dan benda-benda ni. Ni yang menarik sebenarnya di mana? Di Microsoft Forms ni. Itu yang saya suka lah. Itu ya kelebihannya lah. Okay. Dan kadang-kadang bila kita type soalan tu dia boleh bagi cadangan soalan pun dia bagi juga. Okay, macam ni cikgu boleh type terus. Cikgu nak payah ambil gambar pun. Kalau macam tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 soalannya simple-simple, nak payah ambil gambar pun cikgu boleh type soalan, type dia punya rumus matematik tu, terus cikgu murid boleh letak jawapan dorang terus di situ. Cikgu boleh terus set berapa markah, apa jawapan yang betul, murid jawab betul, terus dia automatik kira markah. So tak payah cikgu mau ambil gambar, cikgu mau paste gambar, mau edit gambar tu dan sebagainya lagi. Kalau matematik lah. Okey. Itu kalau matematik. Saya sudah cover beberapa jenis soalan. Okey. Kemudian ni contoh soalan perdagangan. Bila saya tengok soalan perdagangan ni dia lagi pelik. Dia bukan itu siap kan ada soalan lain begini. Ini. Jawab mana-mana 5 soalan daripada bahagian ini. Maksudnya daripada bila mana-mana 5, so kita tidak boleh compulsorykan soalan tu. Kita nak boleh set required begini. Nak boleh. Salah lah. Pasal kalau dia tak jawab, sebenarnya tak ada masalah juga soalan ni. Kan? So tak boleh letak required ni. Cuma caranya, cikgu pasal letak beginilah. Soalan 1, A. Gambar 1 berkaitan jenis perniagaan. Nyatakan 3 konsep asas perniagaan yang berkaitan dengan perniagaan yang ditunjukkan. Besarkan sikit dulu. Okey. Okey, terletak gambar, terletak soalan. Dan kemudian pelajar jawablah long answer. Tapi jangan letak required. Points 3. So cikgu periksa, cikgu bagi markah. Okey. Lepas tu terangkan jenis rakan kongsi di bawah. 4 poin. Tapi ada satu teknik lagi cikgu yang kita panggil branching. Sama kalau macam cikgu Gani ada tunjukkan kemarin, maksudnya lepas pelajar klik ini baru dia pilih nak kelas, dia akan terus pergi ke kelas kan. Gitu, itu dipanggil branching lah kan. Right. Okay. Dalam soalan sini pun sama. Contohnya soalan 1. Kita mau set, ini soalan 1. Lepas tu soalan seterusnya soalan 2. Tapi selepas dia jawab soalan 1A, kalau dia pilih soalan 1A, barulah dia boleh ke soalan 1B. Gitu. So kita boleh letak add branching. Okay, go to. Dia akan by section jugalah. Gitu. Pun boleh juga. Maksudnya selepas kalau dia pilih jawab soalan 1, kalau dia pilih soalan 1, maksudnya dia akan pilih dia punya section seterusnya tu soalan 1 semua. Pun boleh juga cikgu begitu. Ataupun cikgu mau buat jawab mana-mana 5 soalan daripada bahagian ini. Saya buat begini dia. Kenapa ya? Jawab pilih
mana 5 soalan di bawah. Lepas tu cikgu akan letakkan soalan 1. Soalan 1, lepas tu soalan 2, contohnya lah kan. Soalan 3, soalan 4, contohnya soalan 5. Katakanlah sebenarnya ada 6 soalan daripada 6, 7 lah. Okey. Soalan 7. Ada 7 soalan tapi dorang pilih dorang kena pilih tu kata saya dia dijawab. Okey, cikgu boleh buat begini juga. Maksudnya mula-mula di sini dia pilih satu begini, tapi bila dia pilih satu, dia pergi ke bahagian satu siap. Gitu. Pun boleh juga. Maksudnya dia punya branching tu, kalau dia pilih soalan 1, dia akan pergi soalan 1. Kalau dia pilih 2, baru dia pergi nampak soalan 2. Tapi kemudian cikgu kena buat section baru lagi lah untuk soalan 1 tu soalan 1 semua. Soalan 2 semua. Ini pun salah satu teknik yang kita boleh gunakan juga lah untuk soalan-soalan jenis yang begini. Ada pilih mana-mana 5 soalan. Gitu. Kalau macam soalan bahasa Inggeris tu, karangan di section 1 tu mungkin ada 3 pilihan karangan. Okay, dia kena pilih salah satu. So kita boleh buat begini juga lah. Pilih satu daripada 3 untuk dijawab contohnya. So kalau dia pilih satu, baru dia nampak soalan 1 tu apa dia. So bila dia masuk di soalan 1 tu pula, baru kita sediakan soalan untuk dia upload file. Gitu. Pun boleh dilakukan. Ada kalau ya subjek yang seperti ini? Saya nak sempat periksa untuk fizik. Okey, satu cabaran ialah soalan matematik yang perlu lukisan. So saya ternampak pula ada soalan matematik tu, graf tu perlu dilukis. Graf tu boleh lorekkan, pasal ada yang suruh kira dan berdasarkan gambar tu dia suruh kira ketinggian. Macam susah pula saya mau buat dia. Saya tak terfikir pula. Cuma kalau untuk lukisan tu dan graf contohnya, graf tak ada masalah lah. Berdasarkan belajar kena lukis graf. Dorang kena lukis graf di kertas graf, dorang gambar, dorang send, siap kan? Cuma kalau ada soalan yang lebih sukar macam tu, maksudnya pelajar kena melukis di gambar rajah tu contohnya. Itu memang agak susah sikit lah kan? Pelajar tu kena melukis balik gambar rajah tu tidak sama pula dengan dia punya skala dengan yang cikgu mahu kan? Tapi saya rasa itu hanya berlaku di tingkatan di menengah atas lah. Kalau di menengah rendah saya nak pasti pula. Adakah ya soalan-soalan begitu saya periksa-periksa saya tak terperasan. Ada soalan-soalan seperti itu dalam bentuk yang kalau lukisan graf tidak ada masalah. Kita bagi soalan, okey, kemudian kita upload, pelajar kena gambar dan upload file. Itu senang lah. Cuma kalau ada soalan yang dorang kena lukis di gambar rajah, kalau pelajar tu boleh kalau boleh juga sebenarnya, cuma pelajar tu yang kena teknikal sikit. Pasal daripada gambar rajah tu, dia kena tahu macam mana mau edit gambar tu dan dia edit gambar tu. Kalau dia boleh buat, pelajar boleh buat begitu, tak ada masalah. Cuma kemahiran tu kena tanya dengan diorang pula lah. Sama ada mereka boleh buat begitu ataupun tidak. Ada soalan? Kalau ada yang tengah-tengah buat kan tapi sangkutkan tak tahu macam mana, kita boleh paparkan di sini macam Kak Asna cakap tadi. Paparkan di sini dan kita tengok apa masalah cikgu. Pasal bukan semua soalan jenis yang sama. Mungkin ada jenis soalan yang saya nak dapat cover dan mungkin kita boleh bantu fikir macam mana kita nak buat soalan ni dalam bentuk
Google dalam bentuk forms yang pelajar boleh jawab di situ, cikgu boleh periksa di situ dan bagi markah di situ. Assalamualaikum, Im. Ya, jangan. Mana? Boleh ke kau bagi satu contoh, satu set soalan struktur, soalan dia, and then dia punya sampel jawapan. Sebab kadang-kadang soalan struktur ni kan, especially kalau ada yang melibatkan more than 10 words kan, kadang-kadang jawapan pelajar takut tak sinkronis dengan jawapan itu. Jadi takut nanti dia akan salahkan. Walhal plus jawapan dia betul, tapi masalah struktur ayat itu tidak sinkronis dengan jawapan itu. Adakah, bolehkah buat satu set soalan and then jawapan kita semak? Ya, sebentar. Saya ada contoh yang pernah saya buat aja, tapi bukan exam punya lah. Ni yang tugasan di kelas. Saya tengok satu contoh. Alamak, sekejap ya. Kena log out. Saya kena. Kena pakai dan saya banyak gunakan sebenarnya kita punya domain ni. Terima kasih kepada Cikgu Jessica dan takbir sekolah lah pasal masih menakalkan domain ni sebenarnya. Okey, masih ada forms. Bukan ini. Sekejap saya tengah cari. Ada soalan tu saya buat. Yang pelajar kena, bukan di sini. Ya. Salah. Ini berada di sini. Comprehension. Saya gunakan Google Form pasal ini untuk pelajar tingkatan 5. Ini saya buat ni. Soalan ini begini. Saya bagi macam ini kan dia kan gambar ni. Ini soalan memang saya Inggeris lah. Saya letak apa ni namanya? Teks, kena baca dan soalan pemahaman. Macam ni kan? Okay. Ya. In paragraph 2, which word can best be replaced with productive? So pelajar akan tulis jawapan, tapi correct answer saya di sini. Saya letak dua pilihan. Prolific, maksud prolific ada noktah. Pasal kadang-kadang pelajar ni ada yang letak noktah, tapi bila dorang tak tulis, tapi bila dorang punya prolific, P ni huruf kecil, dia akan jadi salah je. Tapi kita boleh je pun letak lagi satu, kalau kita mau accept juga kan, contohnya prolific. Pun betul juga. Kita kena letak begitulah. Lepas tu mungkin prolific yang ada noktah. Pasal ada kes saya sebelum ni, bila saya letak satu option answers yang betul, dia pelajar tu jawab betul. Tapi oleh kerana tidak ada noktah, dia jadi salah juga. Respon pelajar di sini je ya. Sorry. Macam ni. Prolific. Tapi bila dia jawab ni dia akan jadi dia jadi salah ni. Pasal sepatutnya huruf besar. Dia akan jadi salah, tu yang dia dapat markah kosong ni. Ini dijana automatik oleh Google Form.
Tapi kita boleh adjust balik je ni, sama ada kalau kita mau kasih betul dia akan dapat markah, ajak ni balik. Gitu. Tapi kalau kita sudah set di depan tu begitu, yang begini dia akan jadi automatic, dia akan jadi salah. Yang kalau yang begini lagi dia type memang jadi salah. Sudahlah. Produce, creative, motivation, dia akan terus bagi markah kosong fertile. Ini lagi help them as he can. Tak satu perkataan dia bagi sampai 5 perkataan, dia akan salah. Gitu. Begini kan yang contoh yang cikgu kan maksudkan. Kalau dia punya soalan yang macam ini kan, dia punya jawapan dia 1-2 perkataan kan, senang lah. Iya. Tapi yang melibatkan struktur of sentence lah, adakah begitu dia punya? Kita macam means takut nanti kan dia punya jawapan dengan pelajar tu tidak tidak sinkronis dia kan, jadi dia akan salahkan pelajar walaupun dia punya jawapan betul pelajar bagi, tapi oleh kerana struktur tu, ayat tu tidak sinkronis dengan jawapan pelajar, dia akan bagi salah saya. Padahal betul. jawapan dia betul. Contoh lagi yang inilah, ini panjang sikit. Bukan enggak. Tengok soalan balik. Macam ini kan? Ya. Macam ini, panjang kan ni? Bringing Ya. an orchestra of musicians together to create beautiful music. Begini kan? Ya. Tapi bila kita set begini kan dia akan terima yang ini saja. Yang lain dia akan jadi salah. Cumanya di bahagian respons ini, di bahagian question, kalau kita tengok balik soalan tu, gini kan? Ini respon daripada setiap orang pelajar ni juga. Macam bringing an orchestra musician together to create beautiful music. Automatic dia bagi kosong pasal yang sepatutnya B ni huruf besar. Gitu kan? Tapi sebenarnya betul. Sekejap pun ayat ni betul. Kan? Tapi bila kita check, kita boleh bagi markah. Kita tick sekejap gini juga. Terus dia automatic dia tukar jadi satu markah. Yang asalnya tadi kosong. Yang asalnya tadi kosong. Tapi bila kita tick, dia automatic bagi satu. Jadi kita kena check lah untuk soalan-soalan yang berbentuk seperti ini, kita kena check dia punya struktur ayat dan sebagainya. Mungkin kita kena check pula satu-satu tu, sama ada jawapan ni kita boleh terima ke tak boleh. Kalau tak boleh terima, salahkanlah, kita biarkan kau salah. Tapi kalau rasa boleh betul ni, kita tick siap lah betul. Jadi dia akan automatic, dia akan tambah satu markah. Okay, thank you. Okay. Okay, ada soalan lagi? Yang bentuk soalan yang saya rasa yang belum saya cover. yang saya terlepas. Mungkin Cikgu Gani ataupun kawan-kawan lain mungkin boleh berkongsi juga kan, kalau ada yang saya terkurang gitu. Kelebihan di Google Form ni pula, satu kita boleh letak header macam Cikgu Gani tunjuk kemarin tu, kita boleh letak header. Cantiklah. Lebih nampak kemas gitu. Lagi selain daripada tu di Google Form ini apa lagi setakat ni saya nampak itu je lah. Cuma mungkin dengan interface ni cikgu-cikgu lebih biasa kan, pasal bila kita add question, tu dia terus kita boleh pilih, lepas tu baru kita boleh, dia ada lebih banyak option untuk apa, bila kita create question kan, begini kan, dia ada, kita boleh pilih begitu. Tapi kalau di Microsoft Forms tu,
Microsoft Forms ni, bila kita add question, add new, sama je pun sebenarnya. Boleh choice, text, rating, date, ranking, Likert scale, itulah section file upload. Tapi kalau di Google Forms tu dia ada lagi banyak ni. Dia ada checkboxes, dia ada drop down, ada linear scale, multiple choice grid yang tak ada di sana. Checkbox grid. Itu kelebihan yang ada di Google Form. Ada soalan lagi Joseph? Pasal saya rasa saya macam sudah, saya cuba tunjukkan satu contoh kertas soalan yang saya buat untuk tapi itu itu pun senang. Tapi kalau soalan pemahaman tu hanya saya akan buat beginilah. Kat di sini. Mana? Ni lah, mana? Ini soalan Form 3 tahun lalu. Macam ini yang Cikgu Gani tunjukkan kemarin tu lah. Pilih kelas anda, lepas tu senarai nama. Yo. Ini set soalan yang lengkap kan. 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J. Soalan. So, ni section, saya create section pasal ini kalau macam bahasa Inggeris tu dia ada section A, B, C, D. So, untuk satu section tu saya akan buat satu section jugalah. Satu bahagian tu satu section. So, ini soalan satu. Gambar, pilihan jawapan. Gambar, pilihan jawapan. Lepas tu section B, habis soalan ni, ini section lain pula. Pasal jawapannya saya bentuk begini pula. Pasal di dalam bentuk ruang-ruang kosong, kena isi kosong, saya letak gambar tu. Lepas tu soalan 11, apa jawapan. Gitulah. Cuma ini masih ABCD lah. Cuma yang saya mau tunjuk tu, ya penggunaan section untuk soalan-soalan yang berlainan yang kita boleh letak gambar, lepas tu buat soalan. Gitu. Dan satu gambar tu macam ni, satu gambar. Tapi ada 19, 20, 21. Jadi gambar tu, lepas tu soalannya 19, 20, 21. Gitu. So setakat ni sebenarnya tidak banyak beza juga dengan apa yang Cikgu Gani telah sampaikan kemarin. Cuma bezanya jenis yang di sini lah. Sama ada Cikgu akan pilih paragraf kalau panjang ataupun short answer. Saya akan tunjukkan. Sekejap. Contoh kalau soalan tu jenis karangan. Okay. Sila hantarkan. Sila tuliskan karangan yang bertajuk contohnya begini kan. Paragraph required. So macam mana pelajar akan hantar? Satu, cikgu boleh letak sebagai file upload macam saya cakap tadi tu kan. Satu lagi, bila kita tulis dalam bentuk paragraf, pelajar sebenarnya dorang boleh siap pun tulis karangan di sini ni. Boleh siap dorang hantar, dorang tulis karangan di sini. Dorang boleh tulis karangan. Ni yang saya cakap ni, saya cuba kemarin agak panjang salah sampai 4-5 perenggan saya cuba. Dan rasanya tidak ada masalah. Contohnya Okey. Kita letak chat dulu. Di mana cikgu akan nampak, kalau cikgu pilih jenis yang begini,
Oh, nak boleh di sini di required question pula. Maaf, sekejap tukar balik. Untuk lo mana required tadi kan sini. Oh, okay. Okay. Saya kasih unrequired dia juga. Okay. Baik, kita tengok contoh yang ini. Okay. Mana lah tahu kan macam soalan sejarah kertas 3 contohnya kan. Soalan 1, 2, 3 gitu. Jadi panjang sangat. Pelajar kena tulis soalan 1, jawapan orang apa semua, karangan bahasa Melayu. Mungkin juga saya nak pasti kalau eksperimen untuk kertas 3, fizik, bio, kimia kan, macam mana kan. Okay, contohnya begitu. Okay, submit. So macam mana bentuk jawapan yang cikgu akan terima? Okay, cikgu akan dapat jawapan dalam bentuk begini. Sini tadi kan. Dia akan dalam bentuk begini cikgu. So cikgu boleh pilih sama ada kalau cikgu terima dalam bentuk file, PDF, okay, ataupun dalam bentuk begini. So kalau begini, cikgu boleh baca dan bagi markah terus. Cikgu bagi je markah terus di sini. Berapa markahnya? Lepas tu cikgu terus boleh komen. Karangan ni kenapa kurang, kenapa lebih. Gitu. Boleh, tak ada masalah. Kalau ada banyak orang respon, banyaklah respon. Dia akan banyaklah respon di bawah ni lagi. So cikgu baca satu dan terus bagi markah di sini. Kelebihannya cikgu tak payah download lah file tu ke dalam cikgu punya peranti kan. Cikgu tak payah download. Cikgu boleh terus periksa di sini pun tiada masalah. Cikgu terus bagi markah di sini. Cuma dia akan jadi kalau guru-guru bahasa tu mungkin ada yang suka menanda tu kan. Tu pilihan lah. Sama ada kalau cikgu menggunakan peranti yang kalau Apple kalau pakai iPad, cikgu boleh di screen ni cikgu boleh tanda terus. Cikgu boleh tanda terus, print screen tu antar balik dengan student pun tidak masalah. Terus cikgu bagi markah. Gitu. Okay. Macam mana rupanya di tapi kalau gini kan, bila kita buka dalam bentuk yang ini, dia akan keluar begitulah. Score, total score tadi kan berapa kertas tu, berapa total markah. Okay, so dia kan keluar begini lah pula juga. Tak cantik lah, tapi tak apalah, yang penting kita dapat tahu pelajar tu siapa dan markahnya berapa. Begitu. Okay, ada soalan lagi ataupun cikgu buat kemarin yang berdasarkan cikgu Gani punya tu, cikgu ada kemuskilan apa semua tu, boleh tanya juga pasal saya rasa cikgu Gani pun ada dalam ni, mungkin beliau boleh respon juga tu. So, itulah saya kongsikan ni kedua-duanya lah. Microsoft Forms dan juga Google Forms. Saya rasa setakat itu perkongsian saya, Kak Asna. Kalau ada apa-apa yang rakan lain yang mahu berkongsi, boleh juga, silakan. Cikgu-cikgu kalau masih ada soalan ataupun permasalahan dalam membina item, boleh terus tanyalah. Cikgu Rahim, cuma satu permintaan. Seperti tahun lepas kan, kita menggunakan medium PDF untuk menghantar jawapan pelajar. So yang ini mau tidak mau, guru-guru akan menerima dalam bentuk PDF dalam handphone masing-masing lah. So ramai guru yang memberi respon, telefon hang,
Mungkin ada juga guru yang membeli telefon baru rasanya nih. Sebab telefon tahun lepas tidak dapat diselamatkan. Jadi kalau Cikgu Rahim boleh berkongsi supaya handphone guru-guru dalam keadaan selamat lah. Walaupun pelajar menghantar PDF. Kalau ada aplikasi lain untuk lebih selamat kan Cikgu? Okay, Cikgu. Okey, terima kasih Kak Azhar. Itu yang saya maklumkan juga sebentar tadi. Bila kita menggunakan forms, sama ada Google Forms ke Microsoft Forms, kita boleh minta pelajar tu hantar dalam bentuk files tu kan. So maksudnya bila dia upload files tu, saya tadi mana tadi? Saya sudah share ke? Okey. Bila kita gunakan Google Form, gunakan forms ni lah kan. Bila kita gunakan ni, soalan kita bagi dalam grup contohnya, soalan dalam grup. Tapi mau hantar jawapan, cikgu bagi link dalam bentuk Google Form. Jadi pelajar pakai dorang punya phone, tangkap gambar, scan jadi PDF. Tapi jangan hantar direct pada cikgu. Dorang hantar ke dalam link. Ni, sila hantarkan kertas jawapan anda di sini. Contohnya kan. So kita pilih file upload. Kalau contohnya kita mau PDF siap, lain saya nak mau terima. Kalau kau hantar dalam bentuk Word saya nak mau terima. Dalam bentuk drawing saya nak mau terima, image saya nak mau terima. Saya mau terima PDF siap. Kita klik sini. Satu file sahaja. Alright, maksimum. Berapa file maksimum? Saya mau terima sampai 1 GB contohnya. Okay, alright. Okay, kemudian markah. Cikgu boleh bagilah markah. Contohnya kalau soalan tu 50 markah contohnya kan. Okay. So nanti pelajar macam mana diorang akan dapat form tu? Diorang akan dapat, ini jangan tengok. Jangan tengok. Diorang akan dapat begini siap, form tu gini. Sila hantar kertas jawapan anda di sini. So diorang pun add file daripada phone diorang yang diorang scan tu, diorang upload lah file tu ke dalam Google Form. Jadi cikgu punya space, dia tak akan masuk, dia tak akan kacau cikgu punya space telefon. Pasal cikgu nak pergi tengok pun WhatsApp ke Telegram, pasal cikgu hanya perlu cek cikgu punya Google Drive chat nanti. So dia tak akan ganggu cikgu punya phone, tak akan hang apa semua, tak kelam kelibut tiba-tiba masuk banyak WhatsApp apa semua, masuk dalam Telegram banyak-banyak. Tak payah, pasal semuanya akan dihandle oleh forms yang akan masuk ke dalam cikgu punya drive. So begitulah maksudnya. Walau tetap bila kita periksa nanti, pelajar dia akan masuk dalam sini lah. Dia akan masuk dalam kita punya drive dalam bentuk PDF lah. Dalam PDF. Dan banyaklah file di sini PDF tu nanti. Cuma cikgu nanti seeloknya, macam cikgu Gani maklumkan kemarin tu, buat satu folder. Jadi contoh macam ni kan, buat satu folder. Bila cikgu buat satu folder, lepas tu create lagi folder lain dalam ni, ataupun buat file tu dalam ni. So bila pelajar hantar, form tu buat dalam ni lah. Form tu buat dalam ni. So pelajar punya respon, dia akan masuk ke dalam ni. Dia akan tersusun dalam ni, dalam folder ni. So dia akan masuk dalam Google Drive. Tak akan ganggu cikgu punya memory phone, tak akan ganggu cikgu punya line telefon, cikgu punya sistem telefon, tak. Dia akan masuk dalam drive. So okey, tak ada masalah. Itu penyelesaian yang saya nampak lah. So lepas ni jangan minta pelajar tu hantar PDF tu direct ke phone cikgu melalui WhatsApp ataupun Telegram. Sebaliknya sediakan dorang satu link, buatkan satu form sesimpel ini, sila hantar kita jawapan anda di sini ataupun apa-apalah. Okey. Lepas tu suruh dorang hantar jawapan dorang di sini. So dorang akan pilih dorang punya file tu daripada phone dorang lah. Select files from your device. Nanti pelajar tu upload daripada dorang punya telefon lah ke sini. So dia akan masuk di situ, masuk dalam cikgu punya drive dan tidak akan mengganggu telefon. Begitu.
Cikgu Rahim, saya mau tambah sikit. Ya. Uh, satu lagi, saya mau tambah yang Cikgu Rahim ni punya ya. Kalau contohnya saya yang buat soalan, ini bukan soalan Cikgu Rahim, saya mau beritahu dengan kawan-kawan yang lain. Ya, betul. Kalau saya yang buat soalan sains misalan tingkatan 3, saya yang admin, sebenarnya jawapan itu kita boleh share dengan kawan-kawan yang lain tanpa kita forward menggunakan Telegram. Jadi sebab yang saya ajar kemarin itu Google Form tu kita create kepada Excel. Dia punya jawapan pelajar itu di dalam Excel. Excel itu yang kita share dengan penama-penama kawan-kawan yang lain. Jadi mereka semak daripada Google Drive dorang saja. Cuma saya tidak dapat bagi di sini sebab saya menggunakan handphone. Tiada apa namanya komputer. Sebenarnya jawapan yang kalau kita jadi admin kita boleh share dengan rakan-rakan yang satu kelas yang menyimak soalan itu sebenarnya. Nanti saya mau beritahu Cikgu Rahim dengan rakan-rakan yang lain. Ya, itu saja. Ya. Saya tunjukkan demonya lah kan juga nih. Macam mana tuh? Ya, boleh juga. Share jawapan itu supaya kita tidak payah lagi mau forward itu jawapan kan. Jadi mereka pun boleh semak juga di sana kan. Kita admin buat soalan. Nah, ya. Okey, Cikgu Rahim, terima kasih. Okey, thank you juga nih. Yang Cikgu Gani maksudkan tu contohnya macam ni lah. Ni kita soalan peperiksaan tahun lalu kan. Respon 444 orang pelajar. Takkan lepas itu kita mau forward nama-nama pelajar tu satu-satu kan. Senang tak Cikgu? Cikgu pergi ke respon ni. Ayo. Tengah loading pula. Okay. Alright. Tengah loading. Pasal banyak kan 444. Tengok banyak ni. Cuma yang bestnya bila kita gunakan forms ni, segala-galanya dalam forms, bila cikgu mau buat analisis item contohnya. Dia beritahu sudah frequently missed question. Oh, ini rupanya soalan yang susah. Kenapa soalan ini susah? Gitu. Kan? Contohnya, lepas tu analisis satu-satu item pun boleh. Ini contohnya soalan satu ni. 63.9% pelajar betul. Yang ini kenapa tak betul? Kita boleh analisis dari sini. Okey, saya tunjukkan yang Cikgu Gani sebutkan tu. Okey, soalan tu saya buat. Tapi bukan saya satu orang periksa. Ada ramai cikgu periksa. So, caranya ialah kita buka spreadsheet ni. Okey, dan dia akan keluar semua nama. Ni macam kemarin kan, ini real punya situation. Okay. So kita boleh right. Kita boleh sortingkan dia. Dia akan masuk semua 3A, 3B, 3C, 3D, ada semua. Kemudian kita boleh share yang ini saja cikgu. Kita share yang ini saja. Kita share. Sharekan share ini kepada kawan-kawan kita. Tapi namanya nanti dia keluarlah. Banyak. Contohnya saya mau share dengan Cikgu Gani Abdul. Kenapa namanya? Abdul Gani. Tengok saya share dengan Cikgu Gani. Send kat lah dia. Send. Dia boleh jadi editor. Maksudnya dia pun boleh check. Kalau viewer dia boleh tengok siap. Kalau komentar dia boleh komen siap. Editor. Maksudnya dia boleh dia boleh lah edit tapi ataupun caranya lagi satu ni get link, copy link, lepas tu send dalam Telegram atau WhatsApp. So cikgu kawan-kawan tu boleh lah buka yang macam ni saya sharekan ni diorang jadi viewer pasal supaya diorang boleh tengok insyaAllah. Boleh tengok insyaAllah. Maksudnya dia tahulah okey ni 3A. Okey, Iman Firdaus markahnya gini. Okey cikgu, lepas tu saya tambah Cikgu Gani. Lepas tu okey, cikgu nak mau periksa 3A ni. Cikgu nak mau. Yang 3A ni bukan kelas saya ni. Okey. 3B pun bukan. Cikgu punya 3C. Okey. Cikgu yang ini cikgu hidekan siap. Hide. Okey, hide. Hilang ada. Memang ada 3A sana. Tapi sekurang-kurangnya pasal tadi 3C tu kan jauh kan.
Ni 3B juga tengok. Hide kan siap. Terus pergi 3C. Jadi namanya dekat sudah. Kalau nak kan namanya kan di kolom belakang tepi-tepi sana. Contohnya kan dia 3D. Dia 3E jauh. Masih nampak lagi 3F. 3G. Nampak sudah namanya. Tapi markanya ada. Siapa orang yang nak cikgu mau slide pergi sini kan. Tak payah cikgu. Cikgu hide siap kolom yang mana cikgu nak perlukan. Nanti boleh di unhide kan juga. Ini boleh di unhide kan ni. D, E, F, G. Okay. Begitu kan cikgu Gani, betul? Ngam ke tu ya yang saya terangkan tu? Ya, betul Cikgu Rahim. Itulah saya maksudkan supaya kawan-kawan yang lain pun boleh semak. Ya, terima kasih Cikgu Rahim. Alright. Okay, ada soalan lain? Yang tengah-tengah buat soalan mungkin tiba-tiba sangkut. Pasal semalam ada kawan tanya, kenapa saya tak boleh buat macam Cikgu Gani? Kan Cikgu Gani buka file PDF, lepas tu capture image tu syak kan? Satu gambar tu syak. Ada kawan yang tak boleh buat gitu. Pasal mungkin saya tak pasti. Mungkin Cikgu Gani gunakan software yang lain untuk capture image tu. Mungkin tak ada install PDF viewer ke apakah. Jadi dia boleh capture image tu. Tapi ada kawan dia tak ada benda tu, so dia tak boleh mau capture. So salah satu cara lagi, kalau tak boleh capture begitu, cikgu boleh print screen saja cikgu. Cikgu boleh print screen contohnya. Inilah saya buat daripada tadi. Cuma saya punya teknik ni mungkin susah sikit lah. Berbanding Cikgu Gani punya tu sangat senang. Contohnya ni. Kenapa kau sini? Jualan. Contohnya lah kan, contoh. Saya mau ambil gambar ni lah contohnya kan. Tapi saya tak ada capture image. Macam Cikgu Gani punya. Apa yang cikgu boleh buat ialah, satu, cikgu besarkan dulu. Besarkan. Okay. Kalau cikgu guna Apple, kalau cikgu guna Apple, cikgu boleh drag and drop daripada mana. Gambar ni boleh tarik masuk ke mana-mana. Okey, tapi kita pengguna Windows kan. So, salah satunya ialah cikgu klik ada butang print screen di keyboard cikgu tu. Di atas backspace tu ada satu butang print screen. Cikgu klik butang print screen. Lepas tu saya gunakan ini ni cikgu. Saya gunakan Paint 3D. Paint 3D ni ada dalam komputer laptop cikgu memang ada ni. Ni lah Paint 3D. Kalau dulu Paint siap, tapi sudah di-upgrade jadi Paint 3D pasal dia boleh menghasilkan 3D punya gambar ni cikgu. Sekarang risau cikgu nak pakai sesuatu ni. Yo. Tak share screen lah. Jaga. Ya. Astagfirullahaladzim. Dia punya shock sendiri. Okay. Sorry. Okay, sorry. Tentunya ini kan, gambar ni kan. Saya mau ambil. Tapi saya tak boleh drag and drop. Macam Cikgu Gani punya tu. Drag, lepas tu dia drop. Dia save terus kan, gitu. Tapi kalau tak boleh, cikgu pakai print screen. Tekan print screen di keyboard tu. Lepas tu saya pakai pen. Di Windows kita ni ada ni pen. Mana sudah huruf P? Ni pen 3D ni. Cikgu klik sana, dia buka. Okay, new. Lepas tu cikgu paste siap, Ctrl V. Dia kan keluar begitu. Keluar gitu, tekan crop. Cikgu crop lah. Kalau ada yang dapat features yang macam Cikgu Gani tunjukkan, tapi Cikgu Gani itu semalam memang best, gila-gila best. Okay, dan lepas tu save siap lah ni cikgu. Save, Ctrl S, save lah di mana-mana. Alright. Lepas tu semua masuk dalam kita punya form. Mana sudah? So, masukkanlah dalam kita punya forms.
Okay, add new section, gambar, image, upload. Okay, open. Gambar ni besar sikit. Okay, alright. Okay. Begitulah. Boleh besarkan. So, soalan. Taklah soalan. Sila tuliskan karangan berdasarkan gambar raja di atas. Contoh. Okay. Okay. Long answer. Required. Points. 50 markah. Okay. Siap punya soalan. Dan gitulah. Okay. Jadi nanti bila budak-budak tengok, dia akan nampaknya ini sudah sini yang saya sudah buat by section lah. Akan nampak begini lah. Ini soalan sains tadi, hipotesis, balik ubah, pilihan. Soalan agama tadi. Bila ni penerangan dua pengajaran. Pelajar boleh je pun type soalan jawapan satu. Enter soalan dua, jawapan dua. Nanti cikgu periksa saja. Okay, ini dia upload file. Dia upload lah file. Saya upload file. Contoh. Ada karangan sini. Saya upload lah apa-apa saya sini. PDF. Okay, ambil. Okay, upload. Siap. Okay. Okay, ini saya tulis. Okay, calculate this. Okay, 21. Hantam sajalah. Boleh buat kira aja di sini. 5. Next. Jawab mana dia masalah ni bahagian ini. Okay, satu. Tulis lah. Panjangkan 3 konsep asas perniagaan. Tulis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, rakan kongsi di bawah. Okay, 1. Boleh ya, budak boleh buat ni. Kongsi lelap. Adapun type. Okay, 2. Rakan kongsi aktif. Okay, right. Next. Oh, ni kita tadi kan. Okay, jawab syak. Okay, apakah X? Okay, next. Okay, right. Pilihlah. Ini contoh tadi kan. Right, ni sampai sini. Pun taklah karangan. Okay. Submit. Okay. Refresh pula. Patutnya dia boleh submit lah juga. Okay. Sudah form tu. Oh, okay, right. Dan satu lagi kalau di Microsoft Forms ni cikgu boleh tengok. Kalau di komputer rupanya beginilah. Gambar-gambar tepi-tepi. Kalau di mobile dia nampak begitu. Salah cikgu straight kosong salah. Lagi satu yang saya suka di Microsoft punya produk, dia ada ni, immersive reader ni. Katakanlah untuk pendidikan khas contohnya cikgu, macam saya nampak dari guru-guru pendidikan khas join ni kan, cikgu buat soalan tapi pelajar tu susah mau baca cikgu. Dia boleh faham bila dia mendengar siap. Mungkin ada pelajar kita yang begitu kan. Di Microsoft dia sediakan ini cikgu, immersive reader. Immersive reader ni apa cikgu? Bila pelajar tu klik begini, dia akan keluar begini cikgu. Lepas tu dia boleh tekan butang play. Ujian Pertengahan Semester 1 2021. Cikgu dengar kata ya? Dia sebenarnya dia tolong bacakan cikgu semua perkataan ni, tapi sebutannya tu dalam bahasa Inggeris lah. Macam ni, ujian pertengahan semester 1 2021. Gitulah.
Tapi kalau dalam bahasa Inggeris dia akan sebut dalam bahasa Inggeris lah. Tidak pasti cikgu dengar ke tidak? Ulang, boleh Dengar. ulang cikgu. Coba Boleh. ulang, dengar tadi sekejap. 1A, gambar 1 berkaitan sejenis perniagaan. Nyatakan 3 konsep asas perniagaan yang berkaitan dengan perniagaan yang ditunjukkan. Dengar ke cikgu? 3 points. Dengar End cikgu of Rahim, question. Oh. dengar. Close the reader to input your answer. Ini kelebihan yang ada pada Microsoft lah. Gitu. Jadi bila dorang tak faham, dorang boleh klik, dorang boleh 14 1B. Terangkan jenis rakan kongsi di bawah. Ah. I. Rakan kongsi lelap. 2. Rakan kongsi aktif. 4 points. End of question. Close the reader to input your answer. ini kelebihan yang ada pada Microsoft yang tak ada pada Google lah. Especially untuk pelajar-pelajar yang inklusif. Kalau ada pelajar-pelajar kita yang begini, maksudnya dia baca dia tak faham. Dia boleh tangkap bila dia dengar saja. So dorang boleh klik dan dorang dengar lah. Ini kelebihan yang ada pada Microsoft lah. Dia semua ada ni cikgu. Semua ada immersive reader dipanggil. Rahim, Yo. Cikgu Rahim, ada guru tanya, boleh kontrol ke kelajuan? Kontrol kelajuan. Oh, yang bacaan tadi tu? Ya. Oh, boleh rasanya. Jom. Dia boleh setting kat sini. Ni nah. Ni. Lelaki kah, perempuan kah, very sesuai untuk pelajar kita yang inklusif lah. Pasal kadang-kadang dorang ada pelajar kita lelaki, suara lelaki dia cepat faham, perempuan dia nak berapa faham gitu kan. Contohnya yang gini. 1A aparte X. 1 point. End of question. Close the reader to input your answer. Gitu. Dia text preferences, size text pun dia boleh adjust kan. Kadang-kadang ada pelajar kita yang tak nampak, ini untuk bahasa Inggeris dia lagi banyak lah. So kalau macam kita mau fokus kepada nouns, nouns semua dia kasih warna gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu macam ini, show 3 line text when reading. Juga picture dictionary, social language. Ini saya nak pasti. Ada ke boleh? By word. Okay. Try. 1A aparte X. Oh, sama juga. Ini kelebihan yang ada pada Microsoft lah. Sebenarnya kalau saya nampak benda ni sesuai untuk Senaraikan 3 sumbangan sains dan teknologi tamadun Yunani asterisk. 3 points. End of question. Close the reader to input your answer. Kalau untuk pelajar inklusif saya rasa memang sangat berguna. Dan untuk bukan saya pelajar inklusif, pelajar-pelajar kita yang lemah tu pun yang kalau dia membaca dia nak faham, so dia kena mendengar. So dia bolehlah klik benda ni kan dan dengarlah, boleh dengar, oh baru dia faham. 3C nyatakan 2 ciptaan sains dan teknologi tamadun Cina. 2 points. Okay. Alright. Okay. Saya kembalikan pada Kak Asna kalau ada apa-apa lagi. Kalau ada soalan lagi. Okay, terima kasih Cikgu Rahim. Ada soalan? Okay. Untuk sebab saya admin, ada beberapa rakan kita yang baru saya admit. Jadi maksudnya banyak yang ketinggalan kan. Jangan risau. Nanti Cikgu Rahim semua kursus kemarin dan hari ini rekod. Hari ini ada saya rekod juga.
Dan bila kita rekod kelebihan MOE ni dia terus masuk kan Cikgu Rahim, kita tidak perlu lagi sen-sen, Cikgu Rahim pun boleh tengok. Jadi nanti Cikgu Rahim akan masukkan dalam Kuhara TV lah, seperti biasa. Kan Cikgu Rahim kan? Ya, boleh. Jadi kita boleh guna YouTube lah untuk nonton. So rasanya kita sudah hampir 10.45. Ada soalan lagi Cikgu? Ada yang perlu ditanya? Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Adakah satu sistem kan kita boleh gunakan untuk mengurangkan, bukan mengelak lah, untuk mengurangkan daripada pelajar itu meniru semasa peperiksaan ini? Kalau boleh kita minimizekan dari segi, adakah Cikgu Rahim sistemnya? Ya, okay, thank you. Ya, saya jawab ke Yasna. Boleh Cikgu Rahim. Okey. Sebenarnya ada ada sebenarnya, cuma penggunaannya itu kalau kita guna di Google Classroom atau di Microsoft Teams. Saya tunjukkan ya. Okey, kalau di dalam di Google Classroom kan, kalaulah kita dapat jalankan kita punya peperiksaan di Google Classroom contohnya. Okey, apabila kita assign kita punya tugasan tu sebagai contoh assignment kan, soalan. Okey, okey. Pelajar contohnya kena buat karangan. Okey, kita boleh letaklah arahan di sini kan, sila tuliskan sebuah karangan. Okey. Alright. Periksaan. Contoh je ya. Right, okey. Okey. Kemudian kita boleh setkan ini make a copy for each student. Satu orang satu student satu. Cumanya hanya ada di Google Classroom dan juga dalam yang berbentuk classroom ini, Google Classroom, kalau Google Classroom, kalau Microsoft di Microsoft Teams. Kita boleh cek ini juga, cek plagiarism. Kita boleh cek bila pelajar hantar, dia akan automatic cek dengan semua karangan yang ada dalam internet dan berapa peratus karangan yang ditiru, yang dikopi daripada internet. Dia boleh cek begitu. Cuma ada kekangan lah. Pasal untuk Google Classroom dengan MOE ni, dia begini 4 assignment with originality report left. Maksudnya kalau macam saya punya ni, ini pun tengok, you can enable originality report on 5 assignments per class. Maksudnya kalau lebih, dia tak boleh terima juga. So kita boleh gunakan ini, check plagiarism ni, untuk dia cek berapa peratus karangan tu di copy daripada internet. Ini adalah salah satu features yang ada di dalam Google Classroom. Kalau di Microsoft Teams pun sama juga. Dia assignment sini. Dia ada benda yang sama. Check plagiarism. Cuma berapa terhad tu saya tidak pasti di sini. Ada berapa banyak. Okey. Contoh.
Okay, students can edit their own copy. Okay, alright. Kemudian dia ada di mana ya? Lagi satu, kalau kita dapat buat di Classroom, di Google Classroom menggunakan, maksudnya peperiksaan itu dibuat di dalam Classroom. Kalau untuk bahasa lah lebih mudah sebenarnya, pasal kita boleh terus assign rubrik. Macam ini rubrik yang saya sudah buat kan, saya sudah pernah buat. So kita boleh nanti bila periksa tu kita baca, kita main klik siap rubrik ni, terus keluar markah berapa peratus. Di mana tu ya benda? Dia ada je ni. Lebih kurang benda yang sama dengan yang di Google Classroom tadi tu, check plagiarism. Cuma features ni hanya ada di dalam Google Classroom dalam bentuk classroom lah. Kalau cikgu guna Edmodo, di Edmodo pun ada check plagiarism. Dan sebenarnya saya rasa rakan-rakan yang pernah ambil master maklum je ni macam mana mau check plagiarism ni. Cuma dia ada satu software di internet yang available, diorang panggil Turnitin. So dalam Turnitin tu, pencara-pencara asalnya bila kita hantar assignment ke, hantar kita punya thesis, diorang masukkan ke dalam Turnitin tu, dia boleh tengok berapa peratus karangan ni dicedok daripada orang lain punya hasil. So dia ada benda gitu lah. Saya rasa kalau KPM boleh dapatkan kita lessons untuk gunakan Turnitin tu, ataupun sekolah boleh apply untuk penggunaan Turnitin tu, yang ini Turnitin. Ni. Ini ni. Turnitin ni. Maksudnya kalau pelajar kita, kalau kita ada akses kepada sini, kita ni boleh je pun sebenarnya ni secondary education, higher education kan. Kena ada lesson lah masuk ke sini. So guru-guru boleh masukkan hasil pelajar tu ke sini, dia boleh terus detect berapa peratus pelajar ni, berapa peratus original. Dia akan keluar skala dalam bentuk warna merah, kuning, hijau, gitu. Ini adalah salah satu benda yang digunakan lah bang, untuk mengesan plagiarism sebenarnya, Turnitin ni. Okay, terima kasih. Okay, thank you. Terima kasih Cikgu Rahim. Itu cara untuk kenal pastilah. Tapi memang kalau nampak rumit lah kan. Tapi kalau untuk unit peperiksaan kali ini, cara kita kawal, kita buat itulah, kita adakan kes kertas 1 dengan kertas 2 lah. So, bila pelajar ni jawab terlampau lama, ada dua kemungkinan. Satu, memudahkan untuk dia mencari di dalam Google, dan yang kedua boleh menyebabkan dia pelajar itu tertidur lah, sebab di rumah kan kalau kita menjawab sangat selesa. Jadi sebab itu keputusan untuk kertas 1, kertas 2 itu diadakanlah. Untuk membina soalan kertas 1, kertas 2 itu kita pulangkan kepada guru masing-masing mengikut perbincangan dalam panitia. Itu daripada bahagian peperiksaan lah. Sebab itu kita bagi dia menjawab 1 jam, kemudian gap, kemudian 1 jam semula. Sebagaimana yang tertera dalam peperiksaan lah. Okay, ada soalan lagi daripada guru-guru? Kak Asma, ada komen daripada Cikgu Q. Dia cakap bukan semua subjek sesuai guna bagi kertas 2. Tak sesuai, kurang faham tu lah. Tak sesuai macam mana ya Cikgu Q? Guna forms kah maksudnya? Contoh subjek Excel kan, dia pengkiraan kan, satu soalan panjang lah. Bila kalau dia guna dengan komputer tengok kan, dia suka mau jawab ke dalam melalui komputer tu. Dia susah sebab dia ada formatnya, ada langkah-langkahnya nak jawab itu jawaban tu kan, dia bentuk ada debit, ada kredit, ada garisannya, ada ledgernya, susah.
Lepas tu student kena asyik rujuk komputer sambil type kan. Kebanyakan student tak ada komputer. Diorang lebih kebanyakan diorang guna handphone. Jadi untuk subjek saya akan guna seperti cara hari itu. Mereka akan baca soalan melalui PDF, dan mereka akan buat soalan. Cuma diorang pada akhirnya masa hantar jawapan, diorang akan ambil gambar dalam bentuk PDF dan kemungkinan kali ini saya akan suruh mereka print. Saya akan buka file untuk mereka print ke dalam Google Classroom. So di sana saya boleh semak juga untuk diorang seperti biasa. Ya, ya betul Cikgu Kim, betul. Ya, sebab tadi Cikgu Rahim ada juga tunjukkan kan kita boleh upload file PDF dalam Google Form pun boleh, untuk kita buat link sendiri dalam Google Classroom pun boleh kan Cikgu Rahim? Ada lagi soalan Cikgu? Saya rasa dalam chat pun tiada. Kita bagi 2 minit Cikgu Rahim. Nak tahu ada guru yang baru mencari. Sebelum itu, guru-guru boleh bertanya dengan murid ya. Kalau ada yang lupa email MOE yang diberikan oleh unit ICT, so minta minta kepada pelajar tersebut rujuk kepada Cikgu Jessica rasa dengan Cikgu Santi untuk dapatkan email MOE dan password sekali. Untuk mengelakkan pelajar tidak dapat hantar ataupun tidak dapat join link tersebut lah. Tiada lagi? Tiada soalan? Okey, kalau tiada soalan rasanya siri 2 kita berakhir dalam jam 11 je Cikgu Rahim ya. Agak lama ya hari ini. Okey, kalau tiada soalan rasanya berakhir siri 2 khusus Bina Google Form siri 2. InsyaAllah kalau masih lagi ada sokongan daripada pihak pentadbiran, mungkin kita akan ada siri ketiga ataupun kita cuba melibatkan lebih ramai lah, sebab kita ada pakar, kita ada guru YouTube, Cikgu Rahim. So sebab ada cadangan kita akan buat peringkat yang lebih tinggi lah, tapi penganjur dia SMK Kuhara lah. InsyaAllah lah kalau diberikan keizinan, diberikan kesihatan kan. Okay, terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Mohon maaf daripada unit saya kerana memperuntukkan masa anda beberapa rasa dekat hampir 2 jam juga ya Cikgu Rahim ya. 1 jam 45 minit begitu kita bersama-sama. Tahniah kepada semua guru. Tahniah perkongsian daripada penceramah kita hari ini Cikgu Rahim, dan tahniah daripada kerjasama guru-guru. Semoga ilmu kemarin dan hari ini memberi manfaat yang banyak kepada semua guru, khasnya warga SMK Kuhara, tidak kira guru ataupun AKP, kita sama-sama menimba ilmu. Di pihak AKP bukan kita tidak bukan soalan saya boleh dibina, mungkin minit mesyuarat pun kita boleh kongsi bersama, lagi muda kan dalam keadaan kita tidak bersemuka ini. So saya rasa cukup setakat ini. Ada apa-apa pesanan daripada Cikgu Rahim? Ucapkan terima kasih pada semua yang sudi mendengar hari ini. Terima kasih pada Kak Asna kerana sudi menjemput untuk berkongsi dengan rakan-rakan. Dan sekiranya kalau ada apa-apa soalan lagi yang masalah-masalah teknikal tu boleh berhubung dengan saya lah secara personal, mungkin boleh berhubung dengan Cikgu Gani juga. Dan kita ada Certified Google Educator Level 1 rasanya, Cikgu Jessica, boleh berhubung lah dengan yang pakar, yang lebih pakar. Ya itu siap Kak. Okay. Ya betul. Kita sangat banyak pakar kalau IT. Kalau kita maklum pun kita memang setiap tahun menerima gerak IT yang cemerlang kan.
Jadi memang banyak pakar, boleh rujuk pakar masing-masing lah. Saya ni penganjur ya, bukan pakar. Kalau PM saya akan PM kepada yang pakar juga. Okey. Jadi dengan ini tahniah, semoga Kuhara, SMK Kuhara akan terus cemerlang, akan sentiasa menambah ilmu demi ilmu dan akan sentiasa menambah kemahiran. Okey, dengan ini terima kasih kepada semua. Dan 10.59 maka berakhirlah Bena Google Form siri 1 dan siri 2. Tahniah kepada semua cikgu. Sekian dan terima kasih. Sebarang kekurangan daripada saya mohon maafkan. Dan sekiranya ada persoalan terus PM kepada mereka yang pakar, dan tahniah kepada semua sekali lagi. Semoga SMK Kuhara sentiasa cemerlang. Jangan lupa doakan pelajar-pelajar SPM kita pun akan cemerlang. Ya Cikgu Pojok, macam ada yang ingin diperkatakan Cikgu? Tahniahlah untuk semua ya, terutama sekali pada penganjur Ustazah Senawati ya, UPP, SPLG, tim SPLG, dan yang paling penting kita punya penceramah ni lah ya. Memang ilmunya sangat tinggi ni. Banding dengan saya ni jauh betul ni. Kadang-kadang tak tahu di mana kita menggapainya. Tapi insyaAllah nanti kita tengok dia punya rekod nanti kan. Cikgu Rahim, orang-orang muda ni, yalah, seorang-orangnya nanti kita ada keberitaran tersendiri untuk SMK Kuhara ni. Alhamdulillah. Tahniahlah semuanya ya. Ustazah, Cikgu Rahim dan semua guru yang terlibat. Tahniah semuanya. Okay, terima kasih kepada Cikgu Zainab ya, dan terima kasih kepada Cikgu Santi kemarin bantu saya soal ada emergency. Hari ini alhamdulillah kita dapat bersama. Terima kasih juga kepada Cikgu Zainab dan semua peserta kursus. Jangan lupa ya, isi link kehadiran untuk SPLG. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi.